Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya Masyita binti Zulkifli, nombor matrik A177470 dan kawan saya Nurul Fatin Alia binti Azhar, nombor matrik A177493. Hari ini kami akan mentangkan satu tajuk tentang generasi Y. Okay, ni saya dan kawan saya hari ini present. Okay, siapakah generasi Y? Okay, kita tengok dulu. Generasi Y yang dikenali dengan satu sebutan iaitu generasi milenial ataupun millennium. Yang mana generasi ini lahir pada tahun 1980 hingga 1995. Ada juga yang mengatakan generasi Y lahir sehingga permulaan tahun 2000. Ada juga yang mengatakan 1980 sampai 1994. So tak ada pelbagai banyak pandangan lah kelahiran mereka ni. Okey, seterusnya generasi yang bergantung dan terpengaruh dengan media sosial dan kepada media mainstream. Kiranya mereka macam lebih terbuka kepada media sosial, bukan macam YouTube, email, message dan lain-lain lagi. Okay, generasi ini juga banyak menggunakan teknologi komunikasi instant. Macam saya cakap kan, seperti email, message, instant messaging dan lain-lain lagi. Generasi Y lebih terbuka dalam pandangan politik, ekonomi sehingga mereka terlihat dan sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekeliling. Kiranya tugas depa tu, depa tak macam kepada harta benda sangat. Depa just kepada pandangan politik dan ekonomi. Kiranya depa ambil tahu juga hal media sosial, tapi depa cenderung juga kepada isu-isu semasa. Okay, next. Okay, ni generasi Y. Okay, kita tengok lifestyle mereka macam suka-suka, berseronok. Ada juga yang mengatakan dari tahun 1981 hingga 1995, 1980 hingga 1990. Ada juga mengatakan 1980 hingga tahun 2000. Okay, seterusnya ciri-ciri. Okay, ciri-ciri yang pertama, golongan yang hebat dalam media teknologi. Okay, mereka ni lah sebab mereka digelar generasi millennium. Okay, sebab itulah dia ni hebat dalam kuasaan teknologi, media sosial. Okay, seterusnya lebih komitmen terhadap pekerjaan. Macam saya cakap pada pengenalan tadi, mereka lebih terbuka kepada ekonomi, politik dan komitmen dalam pekerjaan mereka tu lebih cenderung kepada bekerjasama. Kerana mereka dalam hal berkumpulan ni, mereka sangat-sangat macam sangat-sangat utamakan lah. Okay, seterusnya menyukai yang lebih terbuka dan tidak suka peraturan yang berbelit. Tak sukalah peraturan yang berbelit, suka lebih strict berbanding dengan berbelit-belit macam perintah. Macam kita arahan tu biarlah straight to the point. Okay, golongan generasi Y ni fokus pada kerja kumpulan. Macam saya terang tadi, lebih komitmen terhadap pekerjaan. Seterusnya golongan yang mementingkan keluarga. Mereka walaupun dipanggil millennium, tapi mereka juga penting kepada isu-isu kekeluargaan, macam isu-isu yang berkaitan dengan sekeliling. Okay, golongan yang golongan yang menginginkan perhatian. Okay, selain dia pun ni suka pada cenderung kepada politik, ekonomi, dia pun ni juga pentingkan perhatian daripada orang. Kayaknya kalau tak ada perhatian, macam tak lengkap lah. Naluri orang tu memang inginkan kepada perhatian. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Fatin buka mic handset.
Okey, kegemaran Gen Y ni dia tertumpu kepada iaitu dunia teknologi. Kiranya Gen Y ni dia minat teknologi yang sama yang Masih cakap tadi kan. Dia hidup dalam teknologi iaitu dia suka pada sosial itu Twitter, email, YouTube, FB dan macam-macam lah WhatsApp. Dia orang suka berkomunikasi. Okey, mereka juga hidup dalam dunia teknologi dan dunia internet. Mereka sentiasa menginginkan sesuatu yang mencabar rutin harian yang sama membosankan mereka. Mereka tidak sukalah rutin yang macam membosankan mereka ni. Dia orang suka macam benda-benda yang mencabar mereka. Okey, yang ketiga iaitu next point, kegiatan sosial menjadi kegemaran mereka dan yang paling penting kiranya dalam sosial ni merupakan perkara yang mereka minat lah. Mereka juga hidup dalam dunia yang mana mereka dapat berhubung dan bereaksi dengan secara global tanpa sempadan lah. Kiranya diorang ni minat terhadap teknologi ni tanpa ada sekatan gitu. Okay, next Masih. Okey, cara mereka berfikir pula ada dua tau. Yang pertama itu dia suka mengkritik dan suka memberi kritikan. Okey, suka mengkritik ni mendasarkan emosi semasa tanpa memikirkan akibat dan impak jangka yang pendek, jangka yang sederhana maupun jangka yang panjang. Maksud sini, diorang ni beri kritikan apa yang terbuku di hati mereka lah. Kalau mereka tak rasa apa yang mereka inginkan katakan, mereka pun terus beri macam kritikan tanpa mereka berfikir. Yang kedua pula memberi kritikan kan. Memberi kritikan ni hanya berpandukan satu atau dua pandangan dan maklumat asas tanpa mereka menyelami dan memahami dengan membuat sedikit kajian asas. Kiranya mereka ni nak buat kerja secara cepat lah. Diorang kan suka bekerja berkumpulan kan. So diorang ni nak cepat selesaikan. Kiranya diorang mementingkan waktu macam tu. Okay, next Masih. Okey, cara berhadapan dengan mereka pula. Mereka ni suka yang pertama pendekatan baru iaitu kita ni buka minda kita untuk cara baru yang mungkin belum pernah kita lalui sebelum ni, namun tidak bermakna perlu mengadai prinsip dan nilai hidup. Kiranya contohnya cara berdakwah lah kan. Sekarang dia kan generasi Y kan, kiranya zaman teknologi. So kita pun kena nak mendekati dengan mereka adalah dengan teknologi jugalah. Kita kena tahu sekarang kan macam-macam ada Zoom meeting, Google Meet, Teams, Google Teams. Tak ingat saya pun. Macam tu lah. Dia kiranya kita nak berdakwah pun secara learning pun macam Instagram apa kan. Ramai kan sekarang budak-budak zaman sekarang. Apa tu generasi Y ni dia menggunakan sosial kan. Iaitu dengan YouTube apa tu. So kita pun kena belajar lah untuk dekati mereka. Okey, yang kedua adalah hargai pendapat dan idea. Dengar dan ambil. Kira pandangan mereka secara serius lah. Lepas tu beri penjelasan secara baik. Jika cadangan mereka tu kurang sesuai dan bantu untuk memurnikan idea tersebut. Mula-mula kita nak dekat dengan mereka ni, kita kena dengar lah dulu apa pendapat macam kritikan mereka ke idea mereka ke, kita kena dengar dulu. Lepas tu kalau macam kita tak setuju, kita tegur lah dengan cara yang baik. Sebab kan dia kan tak suka macam tadi kan yang Masih cakap yang peraturan yang berbelit-belit tu kan. Dia orang tak suka macam tu. Dia orang nak ke just kira nak cakap tu kira tu point selalu lah macam kena macam tu. Okay, to point. Macam tu. Okay, yang ketiga tu kemahiran bersosial. Macam Masih cakap tadi yang dia orang minat macam-macam YouTube apa tu dia orang minat benda tu. Okay, so kita kenalah janganlah kita ni kita nak ikut dengan orang tapi kita tak nak belajar benda tu. Okey, masih banyak yang perlu dipelajari tentang media sosial walaupun ianya ada hujung jari, betul. Walaupun di hujung jari kita perlu jugalah untuk membuka macam mereka ni tentang bahayanya sosial ni juga sebab boleh terjerumus pada perkara yang tidak baik lah kan. Contohnya betul apa tu tengok benda-benda yang tidak baik, luncah apa tu benda tu boleh juga menyebabkan jatuh nilai seseorang tu kan. Okey, kira kesimpulannya generasi Y ni dia macam kemunduran ke atas teknologi lah. Dia orang minat kepada teknologi. Tu je lah kalau
daripada saya. Okay, terima kasih. Okay, kesimpulan daripada saya pula, kita lihat pada generasi Y, generasi yang milenium. Generasi yang pertama digelar generasi milenium. Kiranya lepas pada generasi Y, pastinya ada kewujudan teknologi-teknologi yang baru. Kiranya siapa yang dalam tahap generasi Y, yang mana kita tengok minat diorang ni dalam message, Google, Gmail, email kan, semua tu kan. Tak semestinya mereka cenderung kepada benda tu saja. Means pada zaman yang teknologi yang sekarang ni yang kita tahu semua di hujung jari, golongan ni juga perlu belajar dalam nak cenderung semua dari aspek teknologi. Maksudnya bukan saja dalam kita punya kehidupan seharian. Sekarang ni tak guna dah message. Sekarang dah ada WhatsApp. Kita ada chatting di Facebook, kita ada email pun orang dah tak guna dah sekarang. Okay, email ni zaman-zaman generasi Y. So generasi Y tidak boleh hanya duduk untuk mengikuti media sosial yang mereka guna saja. So mereka kenalah pembaharuan dalam hidup mereka untuk kehidupan seharian, dan dalam masa yang sama untuk tujuan berdakwah pun kita tak perlu, takkan nak berdakwah guna Gmail kan. Macam pelik pula kan. Sekarang ni berdakwah kita ada aplikasi yang orang nampak buruk, tetapi dari segi aspek faedah kita boleh gunakan dia dengan faedah yang elok. Macam aplikasi TikTok. TikTok zaman-zaman remaja sekarang diorang gunakan untuk menari, gelek, tapi dalam masa yang sama kita ni sebagai anak-anak muda yang kita tahu Kuakam ni, kita cuba tunjukkan yang baik. Kiranya generasi Y pun boleh juga guna TikTok untuk mereka nak mengeluarkan idea mereka untuk nak berdakwah pun boleh, tetapi mestilah menggunakan idea dan juga cara penggunaan yang betul. Bukannya berTikTok tetapi menari, berpakaian tutup aurat tetapi menari. Okey, itulah pandangan pada saya. Fatin nak tambah tak? Tak ada rasanya, cukup lah tu setakat tu. Okey, sampai di sini saja perkongsian daripada kumpulan kami tentang generasi Y. Okey, yang mana yang baik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang tu, kelemahan tu daripada kami sendirilah. Okey, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.